Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Hari ini tajuk Impulse and Impulsive Force. Okey, tengok keadaan di dalam gambar rajah ini. Seorang atlet long jump ya, membengkokkan kakinya apabila dia nak landing. Okey. A long jump athlete bending his leg while landing, semasa dalam proses mendarat. Okay, what is the effects of this action? Okay, apakah kesannya? Okay, tindakan ni sebenarnya to reduce the magnitude of impulsive force, untuk mengurangkan nilai impulsive force yang bertindak ke atas kaki atlet tersebut. Okay, ini untuk mengelakkan kecederaan. So now, yang pertama sekali kita nak belajar tentang impulse. So impulse is mv minus mu, atau simply dalam pembelajaran yang lepas kita dah belajar dah mv tolak mu tu apa? M darab v is equals to momentum. Okay, so mv adalah momentum akhir, mu adalah momentum awal, initial. So bila kita tolak dua-dua ni, sama maksud dengan the change in momentum atau the change of momentum. Okay, ini yang kita dah belajar dalam 2.6. Boleh tengok video yang sebelum ni. Impulse juga boleh dikira menggunakan formula kedua, iaitu F darab dengan T. F adalah the applied force, jumlah daya dalam unit Newton. Kita darabkan dengan time. Okay, time di sini membawa maksud time of action of the force. Time of action. So diukur dalam unit second, mesti tukar dalam unit second. So conclusionnya di sini, impulse atau the change of momentum ada dua formula. Pertama, kita boleh guna F darab T. Okay, F darab T, kita akan dapat unit akhirnya dalam Newton second, force dalam Newton, time dalam second. Atau formula kedua, impulse sama dengan mv minus mu, iaitu momentum akhir tolak momentum awal. Ini dalam unit kg ms negatif 1. Okay. So sekali lagi, impulse impulse is the change of momentum, perubahan momentum. Yang kedua adalah berkenaan dengan impulsive force. Impulsive force definitionnya adalah rate, kadar. Sebab apa kadar? Sebab kita bahagi dengan masa divide by time. So ia adalah rate of change of momentum. Ia adalah kadar perubahan momentum in a short period of time. Ia adalah kadar perubahan momentum. Tadi impulse adalah perubahan momentum, impulsive force adalah kadar perubahan momentum. Sebab mv minus mu kita telah bahagikan kepada time. Tengok bahagian atas ni, mv tolak mu adalah change of momentum. Kemudian formula mv tolak mu kita bahagikan dengan time. Kemudian apabila kita bahagi dengan time, dalam second, apa saja yang kita bahagi dengan time, kita boleh tulisnya sebagai kadar. Time di sini merujuk kepada impact time ataupun masa sentuhan. Kedua-dua objek tersebut bersentuh dalam beberapa saat, itulah dipanggil impact time. So conclusion yang kedua adalah impulsive force ataupun simbolnya F di depan ni, boleh diukur dalam unit Newton sebab dia adalah salah satu daripada force, ataupun impulsive force boleh juga dalam unit berdasarkan formula di sebelah kanan. So kalau kita tengok mv minus mu, unit ni apa? kg ms negatif 1. Kemudian time dalam unit apa? Kita bahagi dengan second. Second kuasa 1 dibawa naik ke atas, maka impulsive force juga boleh diukur dalam unit kg ms negatif 2. So itulah dua unit untuk impulsive force. Dalam impulse dan impulsive force, there will be an action and reaction.
akan ada action dan reaction yang diterangkan oleh Newton's third law of motion, hukum gerakan Newton yang ketiga. Okay, dalam hukum ini ia menyatakan bahawa for every action, untuk setiap action, there is a reaction. Untuk setiap action pasti akan ada reaction. Okay, itu yang pertama. Okay, syaratnya apa? Of equal magnitude. Maksudnya action dengan reaction ada nilai yang sama. Tapi apa yang bezanya? Ia adalah opposite direction. Okey. Dengan mudahnya macam ni. Kalau ada action ke kanan, okey, this is symbolize action. So kita ada action ke kanan. Newton third law of motion menyatakan bahawa pasti ada satu lagi daya yang dipanggil reaction ke kiri. Okay, tadi action ke kanan, maka reaction bertindak ke kiri, opposite direction. Okay, dan dinyatakan bahawa nilai action dan reaction adalah sama, equal magnitude atau equal value. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Increasing the magnitude of impulse by follow through action. Ini pelajar lelaki selalu tahulah ni. Dalam menyepak bola juga melibatkan Newton third law of motion. So, bola akan bergerak ke depan, itu dipanggil action, dan kaki akan tersentak sedikit ke belakang. There is reaction, itu dipanggil reaction. So, follow through bermaksud apabila menyepak bola, kaki terus bergerak ke arah bola. Okay, follow through, dipanggil follow through. Nah, apa maksudnya di sini? Apa maksud di sini? A follow through action after a strong kick produces a large impulse. So, apabila kita menghasilkan impuls yang besar, okay, impuls yang besar, as a result, the ball experiences a large change in momentum. So, dalam formula ni, kalau FT meningkat, bermaksud nilai MV tolak MU juga meningkat. Apabila change in momentum bertambah, maka bola bergerak dengan laju yang lebih besar. So, itu maksudnya. Okey, seterusnya, reducing impulsive force by extending impact time. Okey, sekarang ni contoh yang kedua. Collision causes a car to stop and experience a change in momentum. The crumple zone, okay, crumple zone ni bahagian yang merujuk kepada bahagian bonet di depan, okay, bumper di depan. Crumple zone of the car extend the impact time. Apa maksud extend? Extend maksudnya memanjangkan during collision. As a result, the magnitude of the impulsive force is reduced. So, impulsive force berkurang. Nah, kita tengok formulanya dulu. Okey, bahagi T. Now, tengok sini ya. So, dalam contoh yang kedua ni, it extend the impact time. So, time bertambah, masa sentuhan menjadi panjang. Maka menurut formula, apa berlaku kepada F? So, bila T meningkat, F akan berkurang. So, the impulsive force akan berkurang. Apa kelebihannya? Kereta memang akan kemek, tetapi ini akan mengurangkan risiko untuk berlakunya kecederaan. Okey, kerana daya yang bertindak ke atas kereta berkurang. Seterusnya, contoh ketiga, increasing impulsive force. Kita nak tingkatkan pula impulsive force by reducing impact time. Tadi time kita panjangkan, sekarang kita pendekkan. Apa kegunaannya? A vessel moving at a high velocity is stopped by a hard mortar in a short interval of time. So, sekarang masa sentuhan menjadi pendek. Apa berlaku? Apabila masa sentuhan menjadi pendek, menurut formula di atas tadi, a large impulsive force is produced. Maka impulsive force akan menjadi tinggi. Ini menyebabkan segala bahan yang diletakkan di dalam mortar akan menjadi hancur ataupun penyet dengan mudah. Okey, sama juga formulanya, masih lagi formula yang ini. So, kita tengok T di bawah. Apabila impact time kita pendekkan, maka apa berlaku kepada force? Force akan
bertambah. Baik, tengok contoh yang pertama. A plasticine ball of mass 0.058 kg. Ni adalah maklumat mass. Thrown at a velocity of 10 meter per second. Ni maklumat halaju. So kita letak di sini sebagai U. Okay, and hits the wall. Okay, berlanggar dengan dinding kat situ. It sticks to the wall. Melekat pada dinding. Apa maksud melekat? Apa jadi pada halajunya? Now, halaju akhirnya sama dengan kosong. MS negatif 1. Atau dalam maksud lain, it finally at rest. Okay, now question asks you to find the impulse. So, impulse ada dua formula yang kita boleh guna. Sama ada kita guna F darab T ataupun kita boleh guna MV tolak MU. So macam mana kita nak tahu mana satu yang kita boleh guna? Kita tengoklah maklumat dalam soalan. Kita tak ada force. Okay, kemudian kita tidak ada time. So formula F darab T kita tak boleh guna. Kita akan guna yang di sebelah kanan ni. Okay, macam biasa kita tuliskan formula yang kita nak guna. Impulse sama dengan MV tolak MU. Okay, untuk memudahkan kerja matematik kita factorize M kurungan V tolak U. Nah, kita substitute saja nilai 0.058 kurungan. Okay, V berapa tadi? V kosong. Tolak dengan U berapa? 10. Okay. The rest is mathematics. Okay, selesaikan hasil darab ni kita dapat negatif 0.58. Okay, so impulse dalam unit apa tadi? Newton second, ataupun boleh juga dalam unit kg ms negatif 1. Selesai. Okey, contoh kedua. A golfer hits a golf ball of mass 45.93 gram. Okey, ni maklumat mass. Namun di sini unitnya dalam gram. Jangan lupa semua nilai mass mesti dalam unit kilogram. Nah, kita bahagi 1000 dapat 0.04593 kilogram. Okey, selesai. Okey, at a velocity of 50 meter per second. Ni maklumat velocity ya. So velocity akhir ke awal? Velocity akhir. Awalnya bola tersebut dalam keadaan rehat, pegun ya. If the impact time, so ni maklumat impact time T. What is the impulsive force acting on the golf ball? So impulsive force F sama dengan tak tahu. Okey, seterusnya kita tulis dulu formula yang kita nak guna. So F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Okey, jangan lupa dekat sini U sama dengan 0 ms negatif 1. Now kita masukkan nilai 0.04593 darabkan dengan V. Mana V tadi? 50. Okey, tolak dengan 0. Kemudian bahagi dengan impact time 0.005 second. Okay, sama juga the rest is mathematics. Tekan calculator awak betul-betul, awak akan dapat nilai impulsive force 450 Newton. Okay, dalam unit Newton, force dalam Newton. Okay, contoh lagi, formative practice 2.7. In a car collision test, a car of mass 1500 kg. Ni maklumat apa? Mass. Okay, hits the wall with speed 15 meter per second. Ni maklumat U. The car bounce back with a speed of 2.6 meter per second. Bounce back maksudnya dia lepas berlanggar dia tertolak ke belakang ya. Kemudian the collision time 0.15. This is T. Calculate the impulse in the collision. So impulse untuk soalan pecahan pertama, kita tulis formula dulu. Okey, kita tak boleh guna F darab T sekali lagi sebab tidak ada maklumat force, ya. So MV tolak MU
kita guna untuk soalan pecahan pertama. Okey, barang diingat jika kereta bergerak ke kiri, bounce back bermaksud velocity juga bernilai negatif. So 2.6 kita akan anggap dia sebagai negatif 2.6 kerana bergerak ke kiri, moving to the left. So itulah nilai yang kita akan ganti. Mass kita letak di luar, factorize dulu. Okey, mass berapa? 1500. Velocity negatif 2.6 untuk V, tolak dengan 15. Okey, untuk U, nilai U adalah 15 Okey, tutup kurungan. Now selesaikan persamaan ini, tekan kalkulator. Awak akan dapat nilainya. Okey, kita selesaikan satu-satu dululah. Dalam kurungan ni negatif 17.6. Okey, darab masuk dalam kurungan tersebut dapat negatif 26400 Newton second, ataupun boleh juga dalam unit kgms negatif 1. Ini maklumat impulsive force. Okey, pecahan kedua. Soalan pecahan kedua adalah impulsive force. So formula impulsive force apa tadi? F sama dengan mv tolak mu bahagi t. Bezanya ada bahagi t je. So mv tolak mu tadi, change of momentum, sama maksud dengan impulse, sama maksud dengan jawapan soalan nombor 1. Okey, pecahan nombor 1 tadi kita dah kira dah mv tolak mu. Maka apa perlu kita buat adalah kita gantikan sahaja jawapan nombor 1, 26400, bahagi saja dengan impact time. Nilai impact time tadi berapa? 0.15. Okey, tekan kalkulator. Negatif berapa? 176,000. 176,000 Newton. Okey, setakat itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.